Bantulah saya memacu Malaysia menuju puncak hingga mercunya. Biar mati berkalang tanah, perjuangan UMNO tidak akan dibiar musnah. Gantungkanlah azam dan semangat yang tinggi setinggi bintang di langit. Biarpun ada yang berpaling tanah, biar berkali-kali kita ditolak supaya rebah, there shall be no retreat, no surrender, no retreat, no surrender. Demi kepentingan Islam, Melayu, UMNO dan Persatuan Ummah, berpaut dan bertawakallah pada Allah. Perjuangan UMNO ini kita sempurnakan jua. Hidup UMNO, hidup Melayu, hidup barisan, hidup Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ucapan laungan yang begitu bergema di Dewan Merdeka pada tengah hari tadi menyempurnakan sebuah perjuangan. Itu sebenarnya tajuk ucapan dasar Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak yang merasmikan Perhimpunan Agung UMNO 2015. Berucap di hadapan hampir 3,000 perwakilan di Dewan Merdeka, beliau mengingatkan prinsip dan darah daging UMNO ialah ketaatan dan kesetiaan kepada parti dan juga pucuk pimpinan. Saya peringatkan, apa dia? Prinsip kesetiaan dan ketaatan kepada pucuk pimpinan. Sekaligus, Datuk Seri Najib mahu setiap pemimpin dan ahli menyelesaikan perbezaan pendapat dan masalah dengan berbincang dan parti tidak terjejas. I am a gentleman. Apa-apa kekusutan pun, marilah berjumpa. Duduk berbincang. Kita boleh selesaikan melalui saluran yang betul. Dalam pengertian yang lebih langsung, jika sekalipun pada satu masa kelak baton kepimpinan ini akan saya serahkan pada orang lain, dalam bahasa Inggeris, to me, I can't just abandon our cause and drop our mission. Jika tidak, seperti yang dinasihatkan oleh para alim ulama, saya tidak boleh menjadi seorang pengecut, bahkan itu betul namanya. Baik, yang pasti Presiden UMNO tidak akan sekali-kali menyerah kalah atau lari dari masalah. Ikrar Datuk Seri Najib, beliau akan teguh menerajui parti dan negara walaupun berdepan pelbagai cabaran yang getir. Punjangga ada berpesan, hidup ini tidak pernah pun menjanjikan yang senang-senang saja. Apabila berdepan dengan masalah, kita tidak boleh sekali-kali lari daripadanya. Itulah prinsip saya. Jika digali sejarah dan sisir kepimpinan negara, bermula daripada zaman almarhum Tengku membawa kepada saya sebagai Perdana Menteri yang ke-6 ini, tidak ada seorang pun yang terlepas. Tidak ada seorang pemimpin pun yang terkecuali daripada menerima ujian demi ujian. Dia menggunung cabaran menghalang. Meski hebat apapun tantangan yang tiba, saya tidak boleh sesekali menyerah kalah. Bahkan saya dengan beraninya harus berdepan bagi merongkaikan masalah dan menyelesaikannya untuk terus memimpin UMNO marah menuju kemenangan. Baik, selain itu menyentuh isu 1MDB, Presiden UMNO yakin ia akan dapat diselesaikan dengan baik sekaligus membuktikan beliau berada di pihak yang benar. Dalam ehwal 1MDB, saya ingin maklumkan, saya pernah terangkan
ia sedang ditangani dan dalam proses penyelesaian. Dah nampak penjualan syarikat Edra hutang MDB kini telah susut sebanyak 17 bilion. Ini membuktikan pelan rasionalisasi 1MDB sedang berjalan dengan baik. InsyaAllah ini akan disusuli dengan beberapa pengumuman yang lain yang akan meyakinkan rakyat nanti bahawa kita dapat menyelesaikannya dengan cara yang tuntas. Menyentuh dana 2.6 bilion pula. Isu ini pun telah dijawab di sidang parlimen baru oleh Timbalan Perdana Menteri. Bacalah jawapan tu. Yang penting derma ini adalah dari luar negara dan bukannya diambil wang awam ataupun wang 1MDB. Dan Presiden UMNO turut menjelaskan kepada perwakilan bahawa kejatuhan nilai mata wang yang menjadi kebimbangan rakyat bukanlah kerana kegagalan kerajaan mengurus ekonomi negara. Ia lebih disebabkan faktor luaran, antaranya kejatuhan harga komoditi termasuk minyak, juga penguncupan kadar pertumbuhan ekonomi China serta kenaikan faedah Amerika Syarikat. Semuanya ini adalah diakui oleh dunia sebagai faktor luaran. Sebagai punca bukan saya terhadap Malaysia, malah turut terkesan kepada kebanyakan negara ekonomi yang sedang membangun. Malah negara-negara yang lebih maju seperti Australia, New Zealand pun turut mengalami penyusutan yang teruk. Datuk Seri Najib juga menegaskan sejak puluhan tahun UMNO telah terserlah menjadi peneraju kerajaan membawa Malaysia daripada sebuah perdesaan dan kemudiannya muncul sebagai bintang timur di seluruh dunia. Terkini berdasarkan laporan daya saing global 2015-2016 oleh World Economic Forum, kedudukan Malaysia melonjak 2 anak tangga kepada kedudukan 18 daripada 144 negara utama dunia. Justru mana mungkin orang-orang boleh mengata kita sebagai failed state atau pengemis di bawah kepimpinan saya kini. Mana mungkin. Malah antara contoh, banyak contoh yang boleh saya berikan. Sekadar beberapa sahaja. Antaranya pelantar gas di lautan Caspian Sea, pengurusan lapangan terbang antarabangsa kedua di Istanbul, pelaburan shale gas yang merupakan pelaburan FDI terbesar di Kanada, hasil kendalian anak-anak bangsa kita sendiri. Baik, itu antara beberapa inti ucapan dasar Presiden yang dapat kami bawakan dalam Berita Nasional jam 8 malam ini, dan mungkin juga kita boleh dapatkan reaksi segera sebenarnya menjurus kepada ucapan dasar Presiden. Saya nak bersama dengan Ahli Parlimen Lenggong yang juga merupakan Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Syamsul Anwar Nasrullah. Terima kasih sudah bersama dengan Datuk. Boleh dekat sikit, Datuk? Okey, Datuk Merah hari ini juga saya pasti semangat perjuangan itu membara. Cumanya kalau kita boleh tahu di peringkat awalnya, Datuk, kita setelah ucapan dasar Presiden tadi, pelbagai reaksi kita dapati di laman maya contohnya. Ada yang mengatakan ini ucapan dasar yang paling ikhlas, paling berani dan juga bijaksana kata mereka. Mungkin di pihak MT sendiri adakah menjangkakan ucapan sebegini? Setelah kita mendengar ucapan Presiden waktu Majlis Presiden semalam, kita dapat lihat bagaimana keikhlasan dan kesungguhan dan keberanian ada kepada Presiden. Dan hari ini diterjemahkan lagi dalam satu bentuk ucapan yang kita lihat benar-benar membakar dan membara kesemangat ahli parti di semua peringkat. Dan ini dengan sendirinya membawa semangat baru dalam perjuangan untuk kita menepangi berbagai cabaran yang ada pada hari ini. Dan secara ikhlas kita lihat bahawa ucapan yang ikhlas ini sebenarnya disambut dengan begitu baik, berasaskan kepada reaksi yang dipertunjukkan di dalam dewan dan di luar dewan. Ini bukti bahawa ucapan tersebut dibuat secara ikhlas dan dengan sendirinya mendapat dukungan padu daripada rakyat, dan tentunya
penekanan diberikan oleh Presiden dalam ucapan beliau bila menekankan soal perpaduan, soal ketaksetiaan pada parti, ini dengan sendirinya merupakan sesuatu yang cukup besar makna pada parti. Dan hari ini selepas ucapan beliau, kita harus melihat ke hadapan untuk menyelesaikan isu dan masalah rakyat dan melupakan apa yang berlaku pada kita sebelum ini. Datuk, dalam hal pada hari ini kita tak boleh lari dari perang persepsi, terutamanya di laman maya mendapat reaksi persepsi yang pelbagai. Datuk antara ahli majlis tertinggi yang sekira begitu dekat dengan Perdana Menteri, terutamanya dalam mesyuarat-mesyuarat yang diadakan. Sejauh mana kalau kita boleh katakan bahawa keputusan ataupun sebarang apa yang diucapkan oleh Perdana Menteri itu bukan bersifat peribadi, tetapi juga mendapat sentuhan dan juga suara-suara di peringkat majlis tertinggi contohnya? Yang Muhammad Datuk Seri Najib adalah seorang Presiden dan Perdana Menteri yang bersifat terbuka, bersedia dikritik, mendengar pandangan, dan banyak keputusan yang beliau buat itu berasaskan kepada pandangan daripada pelbagai pihak, terutamanya kerajaan melalui kabinet dan juga dalam parti dalam majlis tinggi. Ini bukti bahawa beliau seorang presiden yang tidak membuat tindakan hanya berasaskan kepada pandangan beliau saja. Bukti juga jelas apabila ucapan dasar beliau tadi, dia dengan jelas dia sebut bahawa pandangan-pandangan daripada ilmuwan, daripada tokoh-tokoh perniagaan, daripada pakar-pakar dalam dan luar diambil untuk beliau membuat sebarang tindakan. Ini menunjukkan bahawa beliau bukan membuat tindakan hanya atas kepentingan beliau atau membuat tindakan atas sendiri sahaja, tetapi berasas kepada pandangan pelbagai pihak. Dan sebab itu, apa juga pandangan yang beliau kemukakan kita dapat lihat dengan jelas, disokong dengan hujah, dengan fakta yang tepat. Ini sebenarnya beri keyakinan. Sebab itu kita lihat reaksi yang begitu baik, dan selepas daripada itu kita lihat semangat ahli parti, dan kita dapat reaksi di media sosial menunjukkan bahawa keyakinan kepada parti dan UMNO ini sebenarnya sudah meningkat dan kembali pada landasan yang betul. Saya ringkas Datuk, akhir sekali mungkin Datuk sudah mendengar beberapa perbahasan tadi. Sebelum ni ada yang mengatakan mungkin pembahas-pembahas kita akan lebih berhati-hati, tetapi saya kira vokal pembahas-pembahas yang sudah pun selesai tadi amat membawa amanat di peringkat akar umbi. Secara jelas dan meneruskan tradisi UMNO sebagai sebuah parti yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Sudah tentu inilah forum yang digunakan oleh wakil-wakil daripada negeri untuk terus menyuarakan pandangan, menyuarakan isi hati rakyat di akar umbi. Walaupun kita berhadapan dengan pelbagai masalah, yang penting isu dan masalah rakyat tetap diperjuangkan. Inilah UMNO sebenarnya. Sebab itu UMNO dinaungi oleh orang Melayu dan Putra dan rakyat keseluruhan, kerana kita dalam apa keadaan sekalipun tetap memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengutamakan kepentingan masyarakat utama Melayu dan Putra dan masyarakat lain, kaum-kaum lain sebenarnya. Baik. Terima kasih banyak Datuk. Saya doakan semoga selamat bersidang dan juga idea-idea baru dapat dilahirkan oleh pembahas kita. Terima kasih Datuk. Baik, kita nak bersama dengan seorang lagi. Kalau tadi di peringkat ahli majlis tinggi, kita nak juga bersama dengan wakil pemuda, Ketua Pemuda Kelabakan, Saudara Andy Muhammad Suryandi. Okey, Andy, saya juga nak sentuh sebab anda dari Kelabakan Sabah. Contohnya dalam ucapan dasar Presiden tadi pun penekanan turut diberi kepada Sabah dan Sarawak. Dari pandangan pemuda sendiri? Dari segi pandangan pemuda, Sabah dan Sarawak, ya terutamanya pergerakan pemuda memberikan sokongan dan keyakinan penuh kepada Presiden tadi, di mana beliau telah menerangkan secara menyeluruh dan terperinci berkenaan situasi dan keadaan yang berlaku sekarang. Oleh sebab itu, para perwakilan diberikan keyakinan dan semangat baru ya untuk terus bersama-sama Presiden dalam memastikan parti dan juga negara berada dalam landasan yang betul. Di peringkat pemuda kita tahu suara lantang pimpinan pemuda sendiri dalam penggulungan semalam yang mana tidaklah terlampau beralas dan juga berlapik sesuatu kehendak rakyat ataupun amanat pemuda di peringkat akar umbi dibawa ke Dewan Merdeka. Jadi sejauh mana anda merasakan suara pemuda di Sabah dan Sarawak juga turut diangkat dalam Perhimpunan Agung UMNO pada kali ini? Kita dapat lihat para pembahas ya membawa isu-isu setempat dengan begitu mendalam sekali dan begitu terperinci, dan dengan harapan apabila ia disuarakan di dalam perhimpunan kali ini, kita dapat membawa suara daripada akar umbi terus kepada atas, dan insya-Allah dengan sokongan dan keyakinan kami penduduk Sabah dan Sarawak, kami berharap ya segala apa yang dilontarkan
segala apa yang dikongsikan bersama-sama dapat kita laksanakan untuk kepentingan bukan hanya penduduk Sabah dan Sarawak tetapi juga Malaysia khususnya. Dan mungkin akhir sekali juga kita tahu sebelum ini pun banyak isu yang telah pun dicetuskan oleh segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab mencetuskan sentimen antara Sabah dan juga Semenanjung. Dan UMNO ini antara satu ruang untuk pihak pemuda dan juga UMNO di Sabah dan juga Semenanjung dapat dijadikan satu landasan untuk mempereratkan lagi dan juga memperkuatkan lagi antara kedudukan Semenanjung dan juga Sabah. Dalam hal itu, apa antara pandangan anda? Pada pandangan saya, pemimpin di Sabah dan Sarawak diberikan peluang yang besar, bukan hanya di dalam hierarki pemerintahan negara, tetapi mereka diberikan posisi. Ya, menteri saja kita dapat lihat dari Sabah dan Sarawak ada beberapa yang dilantik jadi menteri penuh. Jadi ini menunjukkan ya, UMNO committed untuk memberikan kesamarataan ya, Sabah Sarawak dengan Semenanjung. Dalam hal ini juga menunjukkan kesepaduan ya di antara penduduk di peringkat Sabah dan Sarawak dan juga Semenanjung. Ya. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Andy. InsyaAllah selamat bersidang juga. Semoga suara anda dan juga suara pemuda-pemuda Sabah Sarawak dapat didengar di sini. Terima kasih banyak Andy. Okey, baik. Baik, perjuangan UMNO tidak akan terhenti setakat wawasan 2020 sebenarnya. Malah UMNO menyasarkan menjelang tahun 2030 Malaysia harus berada pada kedudukan 10 negara terbaik yang paling kompetitif di dunia. Untuk mencapai matlamat itu, UMNO akan mencontohi kisah sahabat Nabi Abdul Rahman Auf yang dianggap tokoh perniagaan disegani dalam sejarah Islam. Sahabat Rasulullah itu bukan sahaja bersaing dalam pasaran Islam, malah orang-orang Yahudi. Lagi pula, kita mahu kemakmuran negara kita berterusan. Bukan sekarang untuk 50 tahun atau sekurun lagi, bahkan untuk tempoh yang lebih panjang dari itu. Sementara itu, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Datuk Dusuki menegaskan untuk mencapai wawasan itu, ahli-ahli UMNO harus sentiasa memahami tanggungjawab dan sokongan terhadap kepimpinan parti. Dan tanggungjawab dua orientasi ini penting. Pemimpin kena amanah, pemimpin kena sentiasa berjuang untuk kemaslahatan rakyat. Tetapi pada masa yang sama, pengikut juga perlu menumpahkan taat setia. Dan jangan menimbulkan riak-riak yang boleh mencetuskan kemudaratan yang lebih besar kepada organisasi dan akhirnya melunturkan dan juga menghancurkan perjuangan suci yang diperjuangkan oleh parti. Dan yang paling mencuri tumpuan yang turut disentuh oleh Presiden Parti adalah mengenai hubungan PAS UMNO yang mana Datuk Seri Najib secara terbuka menghulurkan tali silaturahim kepada PAS untuk bersama-sama membina serta membangunkan Malaysia mengikut syariat Islam yang sebenar. Melihat kepada senario itu, Datuk Seri Najib positif selepas PAS tidak lagi bersama Pakatan Pembangkang akibat disepak dan diterajang keluar oleh rakan-rakan pembangkang. Dengan hati yang terbuka dan mari yang merdeka, kita hulurkan tali silaturahim. Kita hulurkan ikatan ukhuwah menuju kesempurnaan membina sebuah Malaysia di atas syariatnya. Walaupun UMNO mendambakan perpaduan ummah, namun Presiden menegaskan perkara paling utama adalah menyokong kesatuan serta solidariti dalam UMNO terlebih dahulu. Dan ucapan Datuk Seri Najib mengenai kerjasama dengan PAS itu sebenarnya disambut baik Timbalan Mursyidul Ampas, Datuk Ahmad Yaakob. Ketika ditemui kru berita RTM Kelantan, Datuk Ahmad yang juga Menteri Besar Kelantan telah pun menyatakan sebenarnya kerjasama itu sudah lama diadakan. Justru beliau akan mencadangkan agar satu mesyuarat ataupun pertemuan diadakan bagi membincangkannya dengan lebih lanjut. Bagi saya, apabila sebut kerjasama antara parti khususnya UMNO dan PAS, perkara ini satu perkara yang besar dan bukan daripada pandangan peribadi, tetapi hendaklah bermula daripada muktamar perhimpunan kerana dua dasar yang berlainan. Tetapi kerjasama dari segi kerajaan sebenarnya saya telah pun meningkatkan lagi
kerana antara kerajaan dengan kerajaan sememangnya wujud kerjasama sebelum ini pun sudah wujud. Sejak zaman Allahyarham Datuk Pendera Setia Tok Guru Aziz pun sudah wujud. Cuma sekarang ini saya meningkatkan kerjasama dari segi antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Satu suara, satu nada dalam solidariti bersama UMNO, impian yang akan kekal memperkukuh perpaduan dalam kalangan pucuk pimpinan dan akar umbi. Penting sekali apa yang Presiden dah supaya kita semua ada solidariti, bersatu, bersetia dan berkhidmat. Saya rasa mesej ini telah sampai kepada perwakilan dan kita nak pastikan bahawa satu lagi mesej yang Presiden telah sampaikan ialah untuk kita capai kemenangan untuk Melayu 14. Jadi saya percaya bahawa perwakilan-perwakilan yang hadir tadi dia tahu apa Presiden punya ucapan dan Presiden telah menjawab segala-galanya tomahan-tomahan yang di luar. Yang pentingnya kita hendak UMNO ni bersatu supaya kita tidak hilang fokus dan memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan parti dan persiapan kita untuk menghadapi pilihan raya dan juga bagaimana kita harus tekankan soal perpaduan dan juga sokongan yang perlu diberi kepada kepimpinan parti. Dia telah menjurus kepada penjelasan yang telah diberi pada masa dahulu dan penyiasatan yang sedang berlaku pada masa sekarang dan satu sikap terbukaan untuk mendapat penyelesaian kepada itu. Dan di sebelahnya beliau telah pun menggunakan peluang ini untuk menunjukkan bahawa beliau masih kuat sebagai presiden di dalam parti dan daripada apa yang kita nampak daripada perwakilan ini tunjuk bahawa sokongan terhadap pemimpinan Presiden UMNO ini masih kuat dan ini bererti kalau Presiden UMNO kuat daripada segi parti itu bererti kerajaan pun kuat. Saya dan wanita kita memegang pada disiplin di dalam parti. Disiplin dalam parti saya dah kata kalau kita menjadi ahli mana-mana organisasi kita serah hak individu kita kepada perundangan, polisi, etika dalam parti. You know the organizational rights will overcome your individual rights. Ini hakikat ya kalau kita menjadi ahli mana-mana NGO ke apatah lagi parti politik. It's no longer about yourself. It really is about the bigger picture, what the party stands for. Jadi ini Ahli dan pemimpin UMNO perlu terima hakikat bahawa mereka mesti bersatu. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Tun Said Keruak berkata perjuangan yang sebenar ialah demi kemajuan dan juga manfaat kepada rakyat. Mengulas ucapan dasar Presiden pagi tadi, beliau menyifatkan Presiden tahu dan memahami hasrat ahli dan akan membawa parti menuju kejayaan. Mengenai takrifan bahawa kejayaan UMNO selama ini disebabkan seorang hanya petugas Presiden, beliau menyifatkan ucapan dasar itu jelas bahawa kejayaan parti selama ini adalah hasil usaha parti sejak 69 tahun dahulu. Pada saya, Presiden tidak ada mengambil kredit. Dia mengatakan dengan jelas bahawa sejak merdeka lagi, di mana kejayaan ini adalah kejayaan parti, kejayaan kerajaan dan kebetulan pemimpin pada ketika ini adalah Datuk Seri Najib. Dan suka tidak suka kita tidak boleh pisahkan antara kerajaan dengan pemimpin. Dan daripada saya apa yang telah dibangkitkan oleh Tun Dr. Mahathir adalah tidak tepat sama sekali. Datuk Seri Najib bukannya memuji diri sendiri, bukannya mengangkat batu sendiri, tetapi apa yang dia nyatakan adalah kenyataan. It's a facts. He's saying the facts. That under his leadership, we are doing very well actually. Beliau bercakap kepada media selepas melancarkan bas kebajikan Majlis Kanser Nasional Makna di PWTC. Datuk Seri Dr. Saleh juga berpuas hati dengan kelancaran liputan media sepanjang persidangan berlangsung. Perwakilan luar negara menyifatkan Malaysia akan terus maju di bawah pentadbiran kerajaan sedia ada dan UMNO sebagai parti terbesar didukung pemimpin berwibawa dapat menyatukan rakyat. He did great work to bring Malaysia to G20 and bring Malaysia to number 18
in international community in the time which crisis, economic crisis everywhere around the world. It is one. Secondly, he would like to bring Malaysia to be united, all Malay, and they stand together and they be good Muslim. I am proud of this. Like UMNO, like Prime Minister Najib, very great because he's very strongly personnel, very strong. I am proud because he also support his country, support his people, support his nation. Usul ucapan dasar Presiden dibentangkan perwakilan Kelantan Datuk Muhammad Alwi Cik Ahmad. Beliau menyarankan kepimpinan UMNO menyelesaikan semua percanggahan dan juga pandangan bagi mengelak pemimpin parti dilihat sebagai sedang berselisih faham. Adun Kok Landas itu bimbang jika perselisihan itu dibiarkan akan meninggalkan kesan buruk kepada parti dan negara keseluruhannya, termasuk menjejas usaha membela nasib dan masa depan umat Melayu. Beliau turut merayu pemimpin dan ahli UMNO kembali berdamai bagi menyahut maksud tema ucapan dasar Presiden, iaitu menyempurnakan sebuah perjuangan. Kita tak boleh bergaduh lagi. Tak boleh dah. Cukup. Wa aslihu baina akhawaikum, ayat tadi. Damaikan mereka. Mari kita damaikan pemimpin kita supaya jadi parti kita jadi kuat. Orang di luar tengok kita. Tak apalah, salah sikit-sikit, biasalah. Saya pun ada kadang-kadang balik rumah nasi keras. Nasi keras. Kita tengok nasi keras. Janganlah apa nasi keras. Janganlah kata macam tu. Allah, kalau tambah air sikit tadi, lembut jadi nasi ini. Bini pun tahulah, oh nasi itu keras. Ketika menyokong usul ucapan dasar itu, Exco Pergerakan Pemuda UMNO Dr. Fatul Bari Mat Jaya menegaskan perpaduan adalah elemen penting dalam membentuk masyarakat yang utuh. Justru beliau menggesa semua pihak supaya mengelak sebarang bentuk perpecahan dan menepis sebarang bentuk fitnah daripada menular dalam parti. Dr. Fatul Bari berkata yang perlu diberi perhatian ialah tindakan pembangkang menggunakan pelbagai medium menyebar pembohongan fitnah terhadap kepimpinan negara. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jangan main dengan fitnah. Kita jangan main dengan maklumat-maklumat yang kita tidak ada kebenaran dan kesahihan tentangnya. Yang kita tidak pasti kebenarannya. Saya bukan ingin mempertahankan sesiapa. Tapi ini agama mengajar kita. Kalau di pentas ini saya tak boleh bercakap tentang agama, lebih baik saya letakkan jawatan saya. Dengan tegas, Dr. Fatul Bari berkata perbuatan suka memecah belah umat dan perpaduan rakyat adalah atas dorongan hawa nafsu semata-mata. Yang berlaku hari ini juga, Datuk Seri Najib turut meluangkan masa sebenarnya bertemu pelajar anggota Kelab UMNO Luar Negara di PWTC dan majlis pada petang tadi dihadiri kira-kira 100 perwakilan dan juga pemerhati merangkumi 18 negara dan 76 kelab. Menurut pengerusi Kelab UMNO Luar Negara, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, perjumpaan ini tradisi yang dianjurkan sempena Perhimpunan Agung UMNO untuk memberi peluang Presiden UMNO mendengar keluhan dan pandangan yang disuarakan pelajar-pelajar berkenaan. Jelas beliau, perjumpaan ini ternyata memberi kesan yang cukup positif dalam kalangan pelajar-pelajar terbabit kerana pelbagai isu dijelaskan Datuk Seri Najib. Ini termasuk memberi peluang kepada mahasiswa untuk berucap di Perhimpunan Agung ini. Dari antara perkara yang telah diputuskan sebentar tadi, kedua-dua wakil mahasiswa dalam negara dan luar negara diberikan peluang. Kerana bagi pelajar-pelajar luar negara, mereka merasakan inilah peluang yang terbaik untuk mereka menyampaikan pandangan, kemahuan dan juga hasrat mereka melalui Perhimpunan Agung kali ini. Bagi pelajar luar negara, perjumpaan ini amat baik dan memberi input berguna kepada mereka. Perjumpaan Perdana Menteri ini sangat baguslah kerana setiap tahun memang kami akan berjumpa dengan Datuk Seri dan mendapat tahulah perkembangan semasa dan kami sebagai wakil-wakil UMNO luar negara juga berperanan penting untuk menyuarakan pendapat orang muda. Saya rasa ia merupakan satu perbincangan yang agak produktif dan kami juga mendapat pelbagai input daripada Presiden sendiri yang amat berhormat Presiden kami sangat mudah difahami. Dan kami pun, saya wakil daripada
semua perwakilan, saya rasa kami berpuas hati dengan jawapan yang sangat neutral oleh Yang Amat Berhormat. Baik, para penonton, setakat ini saja laporan dari PWTC untuk Perhimpunan Agung UMNO 2015. Jangan lupa esok pastinya perbahasan akan kembali bersambung dan juga kita akan berikan tumpuan kepada pembahas-pembahas yang akan membahaskan beberapa usul lagi sebenarnya dengan Perhimpunan Agung UMNO 2015 esok. Sebelum kita kembali bersama rakan tugas Fatil dan juga Atikah di studio, kami nak tinggalkan anda dengan alunan nasyid yang dinyanyikan sebenarnya oleh Exco Pemuda UMNO Malaysia Dr. Fatul Bari Mat Jahaya semasa membahaskan usul ucapan dasar Presiden. Kita sama-sama mendengarkan. Saya Syarif Serapudi melaporkan tirai. Assalamualaikum. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jua buta. Lalu terhiritlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Tak ingin lagi ku ulangi kembali gerak dosa yang mengiris hati. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu